Saya sebagai pendakwah muda di kiranya macam seorang PPMD yang muda yang baru berkhidmat. Jadi apakah orang kata tips-tips yang boleh kita jadikan pedoman kepada saya, kerana saya ini akan berkhidmat dengan pejabat-pejabat, orang kata ahli-ahli karya masjid yang lebih berusia daripada saya. Macam mana cara kami sebagai pendakwah atau pendakwa yang muda ini untuk mendekati dia? Okey, terima kasih ya. Yang pertama ni, anak muda teruskan belajar. Itu pesanan saya. Teruskan menuntut ilmu dengan kita kata hikmah yang ada pada hari ini. Kita tidak boleh menafikan keperluan syahadah sijil. Ya, sijil itu memang kita kata al-ilmu fi sudur, laisa fil kutub. Ilmu itu dekat dalam dada ni. Betul. Tapi hari ini macam mana kita nak ukur kompetennya terhadap sesuatu ilmu tersebut. Jadi anak muda teruskan belajar. Kalau ada ruang, ada peluang, ya, upgrade diri, yang peringkat yang tertinggi seterusnya. Ya, saya dulu guru sekolah menengah biasa saja. Dan guru alhamdulillah Allah takdirkan mengajar, dapat pengalaman mengajar 5 tahun dekat sekolah. Kemudian saya suka menerokai sesuatu yang baru. Itu satu perkara, teruskan belajar. Yang kedua, perkara yang paling penting adalah setinggi mana pun kamu, yang muda itu, yang tua itu kita hormati. Kita tahu kita dah alim. InsyaAllah kita dah alim. Kita dulu ada guru Quran kita yang mengajar ketika kampung. Dia tetap guru kita. Ya? Tuan Imam, Tok Bilal kat masjid. Tetap kita kata kita hormat, kita respect mereka. Kita bukan perlu nak mendapik dada aku ni macam ni dengan besar. No. Sebab tu saya kalau mana-mana saya lebih suka mengguna title Ustaz daripada menggunakan title Promadia Doktor. Promadia Doktor ni simpankan mesti je. Kalau keluar ni orang akan panggil Ustaz. Sebab Ustaz ni satu kalimah yang Masya Allah, bukan semua orang boleh dapat Ustaz. Hari ni orang belajar kat YouTube boleh dapat Ustaz. Jadi hormatilah yang tua, sayangilah yang muda. Itu sebab kita faham ya, birokrasi yang ada dalam organisasi dekat kadang-kadang kat tempat-tempat tertentu dekat masjid. Payah kita nak masuk macam mana mungkin belum masanya lagi. Teruskan usaha. Itulah yang saya boleh cara. Itu yang saya buat dan itu yang boleh saya cadangkan, insya-Allah. Soalan yang kedua juga. Soalan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang yang pendakwah yang muda ini apabila orang kata mendapat perbezaan pandangan dengan orang yang lebih tua, yang mungkin dalam hal-hal pengurusan masjid, hal-hal pengurusan pejabat dan sebagainya. Jadi macam mana kita jalan yang kita nak mengharmonikan pendapat. Apakah ada cara atau fik yang berkesan untuk kita mendapatkan satu keputusan yang jitu ataupun tidak menimbulkan ketegangan antara orang yang muda. Sebab sekarang ni ada timbul ketegangan antara contohnya pengurusi masjid perlu orang muda, perlu banyak kan. Pada pendapat saya tak kira dia muda ataupun dia tua, tapi apa yang sepatutnya dipikirkan adalah ketersediaan dia untuk memimpin urusan organisasi masjid tersebut. Tak kira pemikirannya tua atau muda, janji dia berdedikasi dalam menguruskan. Jadi berlaku ketemuan di situ. Macam mana kita nak mengharmonikan? Okey, macam mana kita nak mengharmonikan antara fikrah anak muda dengan fikrah orang lama. Dia satu benda, kita tidak boleh nak memuaskan hati semua orang. Itu pasti. Apa saja yang kita buat pasti ada benda-benda yang orang tak puas hati. Jadi kita kena, kalau kita rasa benda itu betul, dan kita ambil pandangan dia. Kalau dia kata macam ni, apa justifikasi dia, apa rasional dia, kita discuss secara baik. Dan kita hormat. Dia salah satu kan, dia dalam hadis Nabi kata tahab. Maksud dia taufan Nabi sentiasa memberi. Bila kita memberi ni, kita akan bertambah kasih sayang.
Saya mengguna, saya bukanlah nak menggalakkan orang memberi. Saya kalau mengajar student saya ni, macam mana saya nak tackle budak-budak kelas belakang ni. Kita belanja dia minum, kan? Kita bersedia dia apa tu makan kat kantin sekali kan setiap bulan. Nabi kata hadiah lah. Berilah kepada orang akan dekat kasih saya. Tak salah imam bergerak apa semua kan. Pengurusi menjadikan hadiah kan. Kalau kita balik murah, bagi hadiah kat dia ke, bagi minyak atar kat dia ke, insyaAllah kan. Itu antara tempat yang digunakan dalam konteks yang lain, insyaAllah teruskan usaha. Okey, saya buka soalan kepada hadiran ini yang nak bertanyakan soalan. Kita buka. Ada tak? Daripada ramai akan seorang bertanya soalan. Tafadhal. Assalamualaikum. Sudah mengenalkan diri dan bertanya soalan. Yang pertama minta mesti perlahan sikit Mat. Sebab Ustaz jawab tadi hamil. Saya minta mesti tolong Syaraya mikrofon. Sebab Prof jawab tadi dia saya tak dapat angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Khairul Fahmi dari Kader Jatim IPD Kuala Azhar. Baka baik. Jadi Allah Prof. Jadi saya nak tanya satu berkaitan dengan 3 hikmah tadi, mungkin saya terlepas. Minta ulang balik 3 hikmah tadi. Sebab agak saya nak topik tu agak tak susun tak Prof dapat ulang sedikit 3 hikmah. Satu, yang keduanya berkaitan dengan isu yang baru berlaku 2-3 hari sudah. Coldplay kan? Kita panggil alhamdulillah program yang baik, insyaAllah barakah, minallah insyaAllah. Jadi kita buat usaha ni baiklah, terbaik dah insyaAllah. Tapi kita masih lagi, saya rasa dengan isu patutnya kerajaan yang berkuasa ini dapat mengekang konsert yang baru-baru ni. Kalau kita tengok di stadium, masya-Allah, tabarakallah, Allah kita takut. Jadi apa alternatif kalau boleh disampaikan pihak-pihak yang mungkin Prof ataupun ulama kita yang utama tadi memang saya terlupa nama yang akan dapat dengan pihak atasan itu, kalau boleh kita kekang proses. Sebab kita negara Islam menuju ke negara madani. Dalam masa sama kita sebut tadi, minta maaf saya agak menderek sikit luahan kita. Tadi kita bagi ada 8 item yang kita perlu buat hikmah dengan ma'ruf dan sebagainya. Tapi rasa macam di kalangan kita mungkin sampai, kita boleh sampai di akar umbi. Tapi di satu pihak lagi yang sepatutnya boleh mengekang, membiarkan benda itu berjalan. Jadi macam mana kita, apa alternatif pihak kita ni nak sampaikan sana tak boleh. Pihak yang boleh kumpul di stadium, yang kita boleh kenal siapa yang orang yang hebat. Jadi macam mana apa alternatif dia untuk kita boleh mengekang yang berlaku macam proses corona. Kita beramai sampai orang berhimpun itu Allah. Sekian, Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Ustaz atas lontaran soalan dan juga cadangan. Okey, untuk bahagian hikmah tadi, dia ada 3 bahagian. Hikmah ilmiah, knowledge. Hikmah amaliyah, practice, amalan kita. Hikmah waqa'iyah, current, semasa. Wakil kita macam mana sekarang. Itu 3 hikmah dia. Ya, ada orang yang dia dari segi ilmu tu, keilmuan itu, ilmunya ada berhikmah. Masya-Allah, pelajar sampai ada 8 PhD kan. Tapi macam mana dia nak transfer kan knowledge yang dia dapat tu kepada masyarakat. Kemudian adakah yang dia belajar tu dia tatbikkan, dia praktiskan benda tu. Itu amalnya. Lepas kita dapat knowledge, kita kena praktiskan benda tu. Kemudian wakil tu kita nak praktiskan dia dalam wakil yang semasa macam mana keadaan kita. Keadaan contohnya kan, generasi hari ni kita tak suka tengok video 2 jam, 3 jam, ustaz 3-4 jam apa semua orang. Mereka kajian dilakukan, mereka lebih suka kepada video yang pendek-pendek, short-short saja. Sebab tu perasan tak lagu-lagu hari ni pun semua pendek-pendek je.
Kan dia tak ada macam lagu dulu minta apa CD tu satu lagu lah. Itu wakai. Jadi kita kena alert cakna dengan situasi-situasi. Okey, perkara yang kedua perkara berkaitan dengan Coldplay kan. Saya pun tak tahu berlagu apa kan, tapi saya pilih juga kenapa viral sangat kan, Coldplay sedap lagunya kan. Rasa macam okey, macam tak biasa je kan. Kita tahu lah masing-masing satu benda accent kan. Cumanya saya ingin maklumkan lah, memang dalam tanggungjawab kita untuk bagi tahu kepada pihak atasan. Cuma dia saya bagi tahu, kita tidak mengetahui apakah wakil ke atas macam mana. Kita ada kuasa, adakah kita berkuasa sepenuhnya untuk membentuk norm ya. Okey, kalau kata norm tu apa dia punya timbangan seterusnya. Saya tak kata saya sokong Coldplay kan, saya tak kata kan. Tapi nak bagi tahu apakah wakil kuasa di atas tu yang kita tak jelas, kita tak berada pada di situ. Dan saya bila saya terlibat dengan pengurusan industri, orang bawah kata macam ni. Bila saya masuk meeting pengurusan dekat pihak atas baru kita tahu, oh keadaannya macam ni. Dia punya environment dia macam ni, situasi dia macam ni. Tapi ramai orang Islam sampai yang ada takdim akhwat untuk kahwin pun ada kan, yang viral tu kan. Kenapa kita tak buat street dakwah? Kita tak street dakwah. Kenapa kita tak waktu tu dan kita tahu benda tu akan on juga, kita tak ada kuasa untuk nak stop ya. Ada perjanjian ke daripada apa tu kita kata penganjur apa semualah dia mungkin lah, kita tahu kan. Tapi kenapa kita tidak menjalankan straight dakwah? Itu maklumat. Saya hantar pelajar saya, sekumpulan pelajar saya untuk pergi ke, bukan pergi konsert, tapi pergi ke sana untuk mengedar brosur tentang street dakwah. Okay. Sebab kita nak hadap pun benda dah jalan kan, kalau kita biarkan macam tu, kenapa kita tak masuk juga waktu yang sama kita berdakwah? Ramai anak-anak gadis kita, anak-anak muda lelaki kita, dia sampai fatwa, ada yang mengeluarkan fatwa solat jamaah dan sebagainya lah. Sebab ini isu-isu berkaitan dengan negara ni ada part-part yang kita kata dia terhad. Jadi pada saya itulah pendapat saya, maupun saya. Dan dalam, kalau kita buka dalam bab Tarbiyyatul Aulad, ada 3 kalimah yang kita perlu sentiasa praktiskan. Satu, dia sebagai guru takmir, sebagai pekadir semua. Satu, please, tolong pegang air anak kita kan, kita dah ada pegang air walik kan apa kan, tolong, please kan. Yang kedua, excuse me, samihli, lau samahta, ya, lau samahta, boleh tak? Ya, itu sama lah, please dengan lau samahta tu, okey. Yang seterusnya, sorry, maaf. Ini susah nak sebut. Ya, suami nak say sorry to isteri, susah. Bapa nak say sorry pada anak pun susah. Dan last sekali, thanks. Terima kasih. Terima kasih Tuan Abi kan. Dah bagi kan. Ada cakap apa-apa. Isteri masak kat rumah ni. Dia kerja. Balik rumah tukar uniform. Masak. Lepas tu kita makan, kita tak sedap masin apa semua kan. Terima kasih sebab masak. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.